memang tak pernah join mana-mana band, main keyboard sebab sebagai kalau nak main muzik ni saya rasa macam tak best tau nak main keyboard. Macam apa benda kau ni main keyboard kan macam tak challenging kan macam tu lah. Kita start kan, tapi sebenarnya tak tengok pun soalan semalam tu, tengok sikit-sikit je. Tapi okey lah, kita start. Apa dia soalan simple lah kan. Okey. Okey, apa ni? Apa? Dia lepas abang lansir keluar kaset tu. Kalau tak salah aku, kalau abang boleh cerita sikit lah. Patutnya keluar box set. Betul tak? Tapi Lala itu plan asal lah. Lala keluar. Itu plan asal dia. Macam mana cerita? Dia kan, okey. Macam ni. Plan asal nak keluar box set yang ada tak, plan asal box set tu sebenarnya bukanlah box set yang complete format tau. Bukanlah maksudnya ada piring hitam, ada kaset. Dia macam ni, box set tu memang kaset. Box set tu memang kaset. At the same time, dia ada juga nak keluarkan vinyl piring hitam. Tapi akhirnya perancangan box set kaset tu tak berapa complete tau. Dia patutnya lebih banyak goodies lah dalam box set tu. Cuma disebabkan tak tahu lah faktor modal ke masa ke, tak sure lah kan, dengan pressing dekat Canada yang ambil masa yang lambat. So akhirnya sebabkan Legion dah orang kata apa, dah hold lama sangat projek tu kan. So dikeluarkan lah apa yang ada. Okey. Cuma kenapa pressing sampai Kanada? Boleh cerita sikit macam mana sampai Kanada tu? Itulah Legion ni. Kalau kita tengok label-label lain yang Gede Bell lah, banyak lagi label-label independent kat Malaysia ni, semua pressing kat Malaysia je. Kan? Tak tahulah kenapa Yun nak pressing juga dekat Canada kan. Mungkin sebabkan dia ada kontak ke apa tu, tak sure lah. Tapi itulah, ambil masa pressing kat sana tu. Bukan jadi tapi harga kaset tak ada mahal juga ada, sebab pressing kat Kanada tak ada juga mahal harga kaset tu. Standard lah tu. Kalau dapat jual dalam RM50 satu sekeping tu, standard lah tu kalau pressing luar. Sebab tu kalau pressing kat Malaysia, satu kaset tu habis mahal pun RM25, RM30 macam tu je. Ya. Okey. Itu ni lah, itu penjelasan lah kan, penjelasan. Tapi ramai juga lah yang macam bukan kecewa lah, macam kenapa tak ada piring hitam semua dalam tu kan. Cuma itulah piring hitam punya projek kan. Aku asalnya fikir macam tu. Kita orang pun fikir macam tu sebenarnya. Tapi kita orang malas nak push sangat lah kan, So tak apalah, apa yang ada tu release je lah dulu. Okey. Alright. Ni dah lockdown ni. Langsir tak ada praktis tak dah? Praktis sebenarnya kan Akram, kita dah susun dah tau, ada live streaming. Live streaming punya aku lupa nak tanya tu. Sepatutnya bulan ni hujung bulan 6. Tapi dia orang pun dah pergi Ricky venue semua kan, dekat Drama Asia dan semua dah complete dah. Cuma nak bayar je. Tapi sebelum nak bayar tempat venue tu, nak kena confirmkan date tu. Tapi sebabkan masa tu kita pun tak sure kan, sekejap PKP, sekejap PKPP, sekejap PKP balik. So uncertainty tau. So akhirnya benda tu masih hold lah. Tapi projek tu masih on tapi tak tahu bila. Sebab susah untuk Azlantor nak datang rehearsal. Yang lain tu okey, yang lain tu sekat Lembah Kelang okey. So apa jadi sekarang ni,
langsir macam tu je lah, masing-masing commit dengan orang kata apa, rutin harian masing-masing lah. Tak adalah orang kata apa nak beria praktis hari ni, tak ada. Tak ada lah. Jumpa pun tak ada kan, tak jumpa tak apa, just communicate dekat WhatsApp group itu je lah. Adalah juga kan, macam adalah seorang dua bagi idea nak buat lagu, bagi riff macam ni, ada yang bagi riff macam ni. Tapi benda tu tak boleh lah Akram, sebab kita tak boleh jumpa, susah lah. Dia tak feel lah, tak feel kot. Dia tak feel. So kena tunggu PKP apa ni, balik kepada PKPP, barulah boleh start balik prepare untuk live streaming ni projek ni. Tapi live streaming tu memang jadi, tapi tak tahu bila. Dia kena makna kena semua anggota kena vaksin tu kan. Vaksin baru. Betul. Dah vaksin baru okey. Betul. Itu vaksin ni lambat lah betul. Itulah dia problem ni. Sekarang masuk cerita pasal apa, pengurusan komunikasi fisiko kan. Aduh. Berat topik tu bang. Itulah itu KPI kita, itu KPI kerja kita kena buatlah. Okey bang, nak tanya. Aku lama dia gini bang, kita junior ni kan. Kita dulu tengok senior ni tengok je lah kan. Nak menyembang. Tak adalah junior sangat. Nak menyembang jauh lah sekali kan. Boleh tengok jauh je lah kan. Boleh tengok waktu gig, boleh tengok daripada jauh je kan. Sekarang ni ada peluang lah, boleh borak semua. So nak tanya kan, kita pun nak tanya juga. Macam abang ni kan, berapa lama dah terlibat dalam industri industri muzik metal, muzik berat lah. Abang boleh cerita. Sebenarnya tak adalah nak kata lama sangat, tak kan. Sebenarnya started tahun 1993. 1993 started dengan masa tu start dengan satu lagi band KL, kalau Akram pernah dengar lah, Cryptic Edition. Dengar. Start dengan Cryptic Edition masa tu. Masa tu masih lagi Cryptic dulu. Abang dengan Cryptic dulu dengan Cryptic asalnya. Masa tu dengan Cryptic tahun 1993, masa tu study dekat UiTM Shah Alam. Dia orang dekat UIA pantai dalam dekat Bangsa kan. So macam mana boleh kenal tu, malas nak cerita lah, banyak sangat cerita kan. So start dengan Cryptic, so buat demo, ada record demo tahun 1995. 95 record demo. Awal tahun 1995 record demo dekat studio meditasi. Nyanyi meditasi tu apa nama tak? Burn. Nama dia Burn. So kita orang record kat situ. Lepas habis dia record demo tu, Aradia mencari drama tau. Aradia nak pakai drama, Aradia tak ada drama masa tu. So Aradia started dengan compilation dengan Dark Journey masa tu. Line up asal dia orang. Sebenarnya line up asal dia orang tu bukannya line up yang serius tau. Aradia ni yang masa compilation kalau Akram pernah dengar kan. So dia orang hanya one off project dia masa tu, buat satu lagu dan masing-masing macam tak ada apa-apa pun. So masa tu Aradia baru nak start serius tau. So kebetulan masa tu dia punya gitaris Aradia tu Faizal pun sama-sama kenal lah, sama-sama lepak dekat Central Market semua masa tu kan. So masa tu macam satu circle lah, satu gang lah. So dia orang tanyalah ada nak pakai drama, boleh tak aku pinjam drama kau, macam tu lah lebih kurang kan. So dia tanya Zoy yang sekarang ni main dengan Devanga Sakti kan. So dia tanya Zoy, boleh tak aku nak pinjam drama kau. Saya kata pinjam je lah. So daripada situlah start main dengan Aradia pula kan. So tinggal Cryptic masuk Aradia. So dengan Aradia start tahun tinggal dengan Cryptic, bukan sebab tak suka Cryptic tu, okey, tapi nampak Aradia ni macam bersungguh tau, macam dia bersungguh-sungguh tau. Okey. Faham kan? So kita pun macam okey tak apalah. Aku pun nak serius juga ni kan, nak serius, tak naklah macam demo je kan.
nak move on betul. lah, buat compilation ke apa. So daripada Aradia tu lah barulah start buat Storm of Nebula tahun 96. And then yalah, dengan Aradia pun ada on off dia kan, sekejap aktif, sekejap senyap. And then tahun 2010 Metal Camp Aradia juga, masa tu pun Aradia dah senyap. Tapi ajak katalah nak reunion tak kan Aradia ni. So carilah balik semua member-member Aradia ni, masa tu pun semua dah settle down dah sebenarnya, tak nak main dah. So 2009 reunion balik dengan Aradia untuk Metal Camp. And then after that terfikirlah nak siapkan full album yang tertangguh sebabkan macam-macam masalah kan. Contoh Draconis Eulogy itu direkod pada tahun 2010, awal 2010. Hujung 2009. And then habis Draconis Eulogy je, saya pun masa tu injured. Saya pernah cerita kat Akram dulu kan, saya injured. Ada. Injured. Hamstring, ACL. main futsal kan. ACL, yes. Injured lah ACL, lepas tu stop, tak nak main apa, fokus pada kerja, fokus pada buat PhD lah apa semua. Sampailah projek Langsui tu diproposkan oleh Sang kan pada 2018. Itulah metal je lah, sejarah sebagai musician lah. Tapi bukanlah musician yang full time pun kan. Kita main muzik sebab rasa macam happy nak main kan. Kita rasa macam kita boleh main. Tapi kita tak nak lah full time fokus dekat main muzik je, sebab kita pun ada career kita kan. Sebab tu dia on off macam tu je. Yalah. Kita kalau minat macam metal ni, kadang-kadang aku daripada abang aku lah kan. So macam abang ni kan, ada waktu dengan kawan-kawan tu, ada kawan-kawan yang bagi pengaruh ke untuk main, untuk dengar muzik metal ni ke kan. Untuk main muzik metal ke, siapa yang mempengaruhi sebenarnya? Sebenarnya kan lebih kurang sama je tau, siapa-siapa pun. Dia pengaruh paling kuat tu daripada adik-beradik tau, daripada sibling kita. So termasuklah saya orang kata apa, start kenal metal ni daripada abang. Bukan seorang abang, 2-3 abang. Sebab saya ada 3 abang. Tiga-tiga tu dah start macam dengar Metallica, masa tu Iron Maiden, WASP. Saya ingat lagi tau, masa tu diorang sekolah asrama, diorang balik je diorang bawa kaset tau. Diorang balik kaset, kita pun macam masa tu tengok lah, kaset apa ni kan. Tapi masa tu pun dah start dah, tahun 1986 dah start collect kaset dah, beli Battle of the Band apa semua kan. Tapi tak heavy lah. Tapi start tahun 87 tu itu turning point dia. Masa tu dah kenal Iron Maiden, Scorpion, awal-awal kan, Venom. Masa tu dah mula collect, tapi dia punya pengaruh utama abang. Lepas tu dia orang pun macam kita orang pun daripada family yang suka muzik tau, sebab bapak cikgu muzik. Arwah bapak cikgu muzik. Arwah bapak ni dia punya perangai, bila dia dekat rumah, dia akan ajak jamming tau. Okay, use main keyboard. Cini tu nama saya kan. Cini kau main drum. Tam kau main bass. So satu family akan jamming, tapi tak adalah nak jamming lagu metal, tapi minat nak main muzik tu start daripada bapak sebenarnya. Tapi metal daripada abang. Tapi dia kira abang punya family bonding tu kuat juga kan, mana satu family boleh bukanlah nak kata kuat sangat, tapi disebabkan oleh arwah abah tu yang memaksa tau. Dia paksa tau masalahnya. Dia paksa. Kalau tak main dia marah tau. Tak main dia buat muka dia marah kan. Tu terpaksa lah layan lah dia. Okay, jom lah abah kita main. Macam tu lah. Dia band apa bang? Band apa atau album apa waktu tu yang abang masa tu? Ini memang abang punya gila best lah album ni kan, band ni lah. Boleh orang cakap nak jadi. Ingat tak? Kalau boleh share lah kan.
Sebenarnya ada 2-3 lah time-time tu yang of course lah Metallica lah, Ride the Lightning album kan. Masa tu pergi keluar je adik-beradik, jom kita jam lagu For Whom the Bell Tolls kan. Creeping Dead. So 4 piece lah. Saya main drum, abang lagi 3 orang tu, seorang bass, 2 orang gitar kan. So start daripada music album macam tu lah. Ride the Lightning, and then Seven Son of the Seven Son tahun 1988 kan, Iron Maiden. 1988 lah, yelah. So time tu started jamming, main lagu-lagu daripada album tu lah influence dia. Nak kata heavy sangat tak lah kan, tapi started itulah. Metallica lah dia punya influence besar masa tu. Bagi kita ni, kita memang ada limit 40 minit. Nanti kalau dia dah habis 40 minit ni, nanti aku hantar link baru. Yelah, tak ada masalah. Okay, bang. Sorry bang, ambil masa kau sikit lah malam ni bang. Tak ada masalah. Okay, nak tanya apa? Abang ingat tak waktu aku rasa tahun 2001 kot, kalau aku tak salah 2001 tu isu black metal tu panas Jadi waktu isu tu tengah panas tu, abang waktu tu ada efek tak abang? Maksudnya ada terkesan pada arah dia ke kan? Sebenarnya tak ada langsung kesan. Tak ada langsung impact, tak ada langsung, tak terasa pun. Sebab apa? Tahun 2001 tu Aradia dah slow down tau. Sebab kita orang last main gig tahun 2000 kan. So masa isu black metal panas tu, masa tu pun saya pergi UK kot buat master. Yalah 2001 ada kat UK buat master. So dengar macam tu je lah, ada isu lah apa, tapi macam tak ambil tahu sangat lah. Masa tu kita pun macam lantak korang lah kan. Aku bukannya main muzik lah pun kan. Macam tu lah. Aku sampai le tu tanya mana pak cik paku tu. itu media nak create, nak buat something lah. Ada nak buat isu lah, itu je sebenarnya. Akram tahu tak ada apa pun kan. Black metal sampai mana je pun. Black metal setakat dengan muzik je, tak ada sampai ritual tak ada pun. Arwah bapak aku sampai cek tangan aku. Dia kata kau ada tattoo tak? Dia tahu aku dengar lagu macam tu kan. Dia sampai cek tangan aku. Kau ada tattoo tak? Allah, tattoo. Tapi kesan tu teruk lah pada orang tua kan. Pada orang tu kita dia orang termakan benda-benda macam tu kan. Macam orang. Tapi kesan dia sebenarnya agak serius jugalah bagi yang masa tu aktif, macam Jai masa tu dia aktif kan, Nebula. Nebula pun kena tak tahu lah, dia kena adalah macam KDN ke apa datang kat kedai dia buat inspection tu. Aku ada dengar tu. Betul, kedai tu kena. Tapi impact dia tak lama lah, sekejap lepas tu surut balik, senyap balik isu tu kan. So orang pun dah realise lepas tu yang Mastika ke apa tu just create isu yang tak betul. So sebab tu lepas tu government pun dah okey je kan. Ya. Kan. Tak ada benda pun lah sebenarnya. Ya, tak ada apa pun. Aku selalu tengok abang punya page, FB page. Abang selalu juga post main piano kan. Tapi ada aku terfikir abang aku tak ada pula jadi keyboardist mana-mana band kan. Terus sekarang ni abang piano dengan drum, mana yang abang betul-betul yang mana start dulu lah. Atau sebenarnya instrumen yang abang main je semua ni. Memang belajar semua je kan. Sebenarnya kita tak adalah dapat formal education untuk belajar setiap instrumen tu. Tapi macam saya mention awal tadi, arwah ayah kan selalu paksa main kan. So kalau tak main drum, dia akan suruh main keyboard kat rumah. Masa tu tak adalah proper piano, main keyboard lah. Organ, masa tu organ ni tak tahu lah, dia tak wujud lah, tapi dia macam keyboard lah. So started dekat, sebenarnya main keyboard dulu sebenarnya, tapi tak, masa tu tak adalah feel sangat
setakat layan arwah abah lah, okey, suruh main lagu ni kita main. Sama ada main drum atau main keyboard. Tapi lebih kepada banyak masa spend on main keyboard sebenarnya masa kecil-kecil dulu, masa sekolah rendah dulu. Kan? So sebenarnya kalau Akram nak tahu, memang tak pernah join mana-mana band, main keyboard sebab sebagai kalau nak main muzik ni saya rasa macam tak best tau nak main keyboard. Macam apa benda kau ni main keyboard kan macam tak challenging kan macam tu lah. Main drum tu lebih challenging lah sebab kita dengan stamina, dengan you know, reaction, kena ada synchronization antara anggota badan semua. Dia lebih puas hati lah main drum ni sebenarnya. Lebih puas. Tapi bila ada masanya macam contoh dekat rumah kan, kita macam kita yalah sampai kita nak ada feel, nak feel certain kita ada emotion kita tahu, ada emotion kita kadang kita rasa sedih, ada kita happy. So part of cara untuk kita nak layan feel tu sebenarnya dengan cara main keyboard atau main piano. So benda tu inspired banyak. Sebenarnya main piano ni dia inspired kepada benda-benda lain tau. Daripada main piano tu sendiri boleh dapat idea untuk dapat riff metal tau. Main piano dapat riff metal. Okey. Recording sebenarnya pernah juga main keyboard tapi akan tak perasan kot dengan Cryptic Malediction ni album dengan dia orang punya mini album ada sumbangkan 2 lagu keyboard dalam tu. Yang dia punya dengan Aradia sendiri. Yang album Cryptic yang mana? Yang abang ada? Yang mini album yang dia orang buat dengan Ajak tu. Insanity to Berserk tu. Ada 2 lagu dalam tu yang saya contribute keyboard dalam tu. And then dengan Aradia lagi banyak lah sentuhan keyboard. Album Draconis Trilogy tu, tapi tak adalah orang kata Aradia ni jadi band macam Dimo Boge, ada keyboard dalam rata-rata tak. Just dia ada dia ada certain part tu. Okey, kita tunjukkan keyboard kan. Cuma ada satu lagu full keyboard, bukan full keyboard lah. Full synthesizer, lagu keras dalam album Draconis Trilogy tu. So tapi nak main dengan band yang lain macam saya cakap tadi lah, tak ada feel kan, tak ada feel. Kita bukan jadi keyboardist pun. Tapi bila dekat rumah kalau ada masa memang nak praktis je piano tu, especially piano lah sekarang ni kan. Jadi baru ni aku tak salah aku kalau aku tak salah tengok abang ada posting Aradia punya album Draconis Trilogy tu dikeluarkan semula betul ke? Idea datang daripada Gede Bear Record. Cikgu Wan Mat nama dia kan. Kalau Akram dia dengar. So cikgu kata dia dengar tau, dia tak tahu lah dia dengar daripada mana, dia dengar recording asal tau, sound asal recording album tu. Dia dapat daripada mana saya pun tak sure. So dia tanyalah, kenapa sound lain ni kata kan? Kenapa apa yang dia dengar dengan apa yang keluar tu lain? So saya katalah, memanglah itu sound yang sepatutnya keluar. Kan? So saya sebenarnya masa tahun 2010 tu bila album tu dah keluar, saya adalah bagi a few copies CD kopi kepada kawan-kawan kan yang ambil daripada recording asal yang bukan recording yang keluar tu. So ada beberapa kawan yang simpan lagi tau, yang simpan lagi CD tu. So maybe daripada situ Gede Bear Record dengar. So dia dengar, dia kata kenapa tak nak reissue balik kan? Kenapa tak nak reissue balik benda tu? So saya kata benda ni complicated sebenarnya kan. Dia nak reissue kena dapatkan permission daripada band member yang lain. Lepas tu saya fikir balik. Bila saya fikir balik, saya kata tak apa, saya bagi tahu kat dia orang, saya bagi tahu dekat band member Aradia ni, saya nak keluarkan balik recording yang asal tu. Tapi mengekalkan artwork album yang sama. So akhirnya benda tu menjadi kenyataan. Dia akan keluar dalam masa 2-3 minggu ni lah. Menggunakan sound asal. Kaset dulu bang. Kaset dulu kan. Dia keluar CD dengan kaset sekali. Sekali. Dua-dua sekali. Okey.
CD yang nak mahu kaset tak ada player. Tapi Akram, recording tu sebenarnya yang akan keluar dengan Gedebel ni sebenarnya komplimen kepada apa yang keluar 2010 dulu. Bukanlah nak kata yang ini bagus daripada dulu, tak. Kan? Yeah. Maybe ada orang yang prefer sound dulu. Maybe orang prefer sound dulu yang tak tahu yang dengar suara bergaung-gaung macam tu. Mungkin ada yang suka macam tu. Tapi bagi mereka yang nak dengar orang kata apa, nak dengar balance maksudnya akan dengar gitar, dengar bass, dengar drum clear, dia akan suka lah yang akan keluar ni. Secara personal bang, dia punya beza tu banyak tak beza dengan keluaran asal tu? Banyak beza dia, Akram. Sebab bila kita beli, memang kena nak habis kan? Belum tak, memang kena beli. Bila remastered balik album tu, orang yang remastered tu terkejut. Dia kata, ya Allah, kenapa sound tak sama dengan sound yang keluar yang release tu. Dia sendiri terkejut. Kan? Tapi saya tak katalah benda tu perfect. Dia ada kekurangan juga yang recording asal tu. Tapi bagi secara peribadi, saya rasa better than yang release tu. Mana bagi peminat Aradia memang patut ada lah. Memang patut ada lah CD keluaran semula tu. Memang kena kalau diorang bukanlah nak kata Aradia ni tak ada peminat pun, Akram. Dia bukannya band besar macam Nam Sui tu kan. Tapi kalau diorang nak kalau diorang rasa diorang hargai Aradia dan diorang nak dengar macam mana Aradia punya idea, itu sebenarnya album yang akan keluar ni diorang kena ada lah. Baru diorang faham mana hala tuju Aradia nak sebenarnya. So recording yang keluar, yang release tu sebenarnya hasil daripada konflik tau. So bila benda tu jadi konflik, kita tak tahu tau, band member tak tahu apa sound yang akan keluar. So akhirnya keluar sound yang band member tak setuju sebenarnya. Tapi benda tu cerita lama lah kan. Alright. Tak apa. Sekejap tadi dah berapa minit ni? Aku risau. Tapi dia bagi tahu. Dia akan inform kan? Dia tak ada apa pun? Tak salah aku, dia inform, dia bagi tahu. Kan? Tapi tak apa bang, kita teruskan dulu. Sebab aku kenal abang sebagai drummer kan. Jadi siapa drummer yang bagi inspirasi besar kan. Kalau inspirasi ramai kan. Yang paling besar Dia ada 3 orang lah sebenarnya. 3 orang dengan drummer yang betul-betul bagi impact lah. Macam saya kata awal-awal masa start main drum tahun 1988, masa tingkatan 1. Masa tu kan saya started dengan Ride the Lightning kan. So impact awal Last Ulrich lah, biasalah. Walaupun dia tak kira mana pun sekarang kalau terdengar, tapi kita tak boleh nak nafikan influence dia pada drama-drama metal yang lain. Kita jangan nak sombong pada zaman tu. Betul. So daripada Last Ulrich, saya dapat influence paling besar daripada Dave Lombardo Slayer. Sebab Dave Lombardo punya chop, dia punya feel drum dia kan sangat-sangat, saya tak tahu lah, saya rasa macam best gila kan dia punya ni. Influence start nak main macam dia, aku nak buat feel macam dia, feel macam gila-gila macam macam tu kan. So Dave Lombardo pun satu lagi influencer, and influence yang masa zaman black metal dan masuk dengan Aradia ni lebih kepada Hellhammer lah, drummer Mayhem. Sebab Hellhammer dia punya blast beat tu yang orang kata apa, signature dia lah, yang mempengaruhi ramai drummer black metal lah sebenarnya. Rata-rata yang terlibat dengan underground scene ni, mereka ni banyaknya dia latar belakang pendidikan dia orang tu bagus lah. Ada yang itulah macam abang cakap, yang kritik malediction pun dekat UIA kan. Sam sendiri pun daripada UTM, lepas tu dia sambung dekat Australia kan. Jadi abang sendiri pun
So Mhm. persoalan dia nak tanya kan. Bila macam tu apa bila dah kerja sebagai lecturer lah, sebagai tu lah, sebagai ni lah, dia dah bidang profesional lah. Tapi yang hairan tu macam mana boleh orang cakap dia boleh mengekalkan tu, dia boleh jumpa titik temu antara metal tu dengan muzik metal tu dengan profession tu, macam tak kena sebenarnya. Profession. Tapi boleh carry on. Macam kita ni macam ada dua watak yang berbeza. Siang jadi lecturer kan, malam main metal. So macam mana tu? Raja tanya pendapat kan. Macam mana macam ni lah. Sebenarnya ramai intellectuals lah. Bukanlah nak kata intellectual dalam tahap profesor tu. Tapi dalam underground scene ni, yang minat metal ni, ramai sebenarnya yang education level dia bagus. Tapi ramai juga yang tak involved dengan band, so kita tak kenal dia orang tau. Tapi sebenarnya ramai. Yang saya kenal personally pun ramai. So, apa yang boleh kita kata kat sini, bila kita akademik kita agak level agak tinggi, kita lebih appreciate music yang tak common tau. Macam tu. Sebab kita sentiasa nak mencabar kita punya mentality tau. Kita always nak something different daripada daripada normal. So, apa yang menyebabkan few of kawan-kawan kita yang memang ada punya level of education tu bagus dan dia boleh maintain lagi minat metal tu, salah satu sebab dia daripada dia punya orang kata apa, sejarah akademik dia sendiri. Dia sekolah boarding school contohnya kan, sekolah asrama. Bila sekolah asrama, dia punya influence daripada kawan muzik metal tu sangat kuat. So benda tu berterusan tau, benda tu akan menjadi satu culture tau. So kawan-kawan tu masih kekal sampai sekarang. Dia masih contact each other pun. So masing-masing dah akan kerja bagus. Tak sepertinya jadi lecturer kan, ada yang jadi engineer, ada yang jadi arkitek. Balik kepada orang kata apa, poin sebenarnya kenapa ramai yang involved dalam underground scene ni ataupun metal scene kat Malaysia ni yang dia punya academic background dia bagus, sebab apa? Sebab dia nak mencabar mentality dia. Dia tak nak terikat dengan orang kata apa, kebiasaan itu je. Tapi sebenarnya nak main metal sendiri, bila kita nak jadi musician ke, nak buat lirik ke, nak cari konsep album ke apa, dia memang kena critical. Kita punya mindset dia kena critical. Kita tak boleh typical tau. Kita tak boleh typical minded ataupun typical mindset. Sebab tu orang intellectual ramai dia nak involve dengan muzik-muzik yang pelik-pelik ni. Tak semestinya metal lah Keram, tak semestinya metal. In fact, orang kata apa, indie music pun sama juga. Kan? Macam tu lah lebih kurang. Apa abang punya, aku tengok CD langsung. abang punya ni, lagu yang abang Plenary of Wickedness tu abang tulis kan? Lirik. Plenary. Betul. Okey. Sebab pelik juga lecturer tulis lirik ni. Mana datang idea tu dia lagu lirik macam tu lah kan. Kalau inspirasi tu kan. Sebenarnya Lang Sui ni dominan dia Sam. Sam lah yang buat lagu, Sam lah yang akan buat lirik. Tapi ada satu tahap hari tu, masa tu macam kita orang dah nak pergi Bandung dah tau. Tapi lirik tak siap-siap untuk lagu tu. So kita orang macam mana liriknya kan untuk lagu tu. Lagu tu asalnya namanya Penasaran kan. Tapi nak dibuat lirik baru, saya macam dah tak ada idea tau. Dia tak ada idea. So saya pun step in lah. Saya pun minta ke Sam, biar aku terlibat tengok. Kau check tengok nanti kalau okey lah. So dapat inspirasi tu dalam 2-3 hari lah. Inspirasi tu sebenarnya daripada dia punya subjek matter dia adalah bomoh Melayu gila. So bomoh Melayu gila ni
So berkaitlah dengan berkaitlah dengan bomoh-bomoh gila yang lain. Sebab tu dia punya title Plenary of Wickedness kan. Bomoh gila yang dalam ritual dia buat macam-macam. Okay, tapi saya punya approach dalam lirik lagu tu, saya cuba untuk buat macam poem tau. Macam poem, macam puisi. Sebab tu kalau Akram perasan lirik tu, dia punya hujung dia macam semua arwai. Dia macam pantun tau. Macam pantun. Ya, betul. Betul. So, tak adalah pandai sangat buat lirik. Tak adalah pandai. Tapi sebenarnya, kalau disuruh, boleh lah nak try. Boleh lah buat. Ikut tema tu boleh lah. Kena ikut tema. Tapi macam Langsui dia tak boleh lari tema tu. Standard Langsui ni, kalau lirik tu sangat tinggi. Dah ramai tau Akram. Ramai orang yang submit idea. Okay, cuba try lirik ni, tengok boleh tak? Reject, Sam reject. Ramai. Cuma yang betul-betul berkualiti tak ramai. Macam contohnya, macam Wan Azhar. Wan Azhar dia buat gentayangan, dia combine kan. Dia co-write dengan Sam. So tak ramai yang boleh dapat kualiti tu. Itu sebenarnya standard Langsui yang sangat bagus tau. Tak tahulah band lain tu mungkin ada juga praktis macam tu. Tapi apa yang saya tahu, Langsui when it comes to lirik, memang dia punya standard betul-betul kena tinggi. Dia kalau tengok macam mungkin dulu sebab waktu Langsui di Eastern Quality tu keluar, mungkin sebab aku student kita sekolah lu banyak masa, bolehlah tengok kan lirik Langsui tu. So kita inspired lah. Kita suka lah tengok kan. So kita rasa kualiti tu, cakap macam mana dia boleh fikir macam ni, apa macam ni punya lirik kan. Itu berbalik kepada topik kita yang tadi lah. Kenapa orang yang academic level dia tinggi, dia boleh orang kata hasilkan something yang luar daripada kebiasaan. So itulah hasilnya lirik yang begitu. Okey, kalau kita tengok kat sini komen-komen ni, ada aku jumpa banyak anak murid lah. Kalau banyak anak murid abang ada kat sini. Bermula aku tak adalah banyak. Ada dalam 5-6 orang lah yang saya perasan. Kan. Jadi cuma nak tanyalah kan. Abang dengan abang punya anak murid ni, dia orang tahu tak abang ni mak metal? Dia tahu tak abang? Sejujurnya memang dia orang tak tahu langsung. Tak siapa pun tahu. Sebab saya tak pernah nak orang kata apa, share yang saya ni main muzik lah, saya ni ada band lah, saya pernah buat album lah. Saya tak pernah nak share benda-benda macam tu. Sebab bagi saya, kalau time kerja, saya cuba tunjuk saya punya profesional saya sebagai seorang pengajar macam tu. Saya tak nak macam dia orang kata, dia ni lecturer tapi main muzik hantu. Tak nak tau. So saya cuba untuk orang kata apa, protect identiti saya sebagai seorang lecturer tu. Saya tak nak orang kata apa, ada berkepandangan rendah lah, dia ada fikir lain lah kan. So sebenarnya tak ada siapa pun yang tahu. So macam mana boleh ada yang perasan video ni kan? Maybe sebabkan daripada Facebook. Sebab saya ada share video playthrough dekat Facebook saya, dan memang dalam Facebook friends ramai ex-student dan student sekarang. So orang tahu daripada Facebook lah sebenarnya. Ni aku ada satu komen ni, aku gelak tu baca. Bro Twilight ni cikgu BI. Ramai yang panggil dia. Sebab dia orang benda panggil sir kan. Sir ni macam guru BI ke, tapi tak. Sebenarnya dekat APTA ni kalau dia tak panggil doktor, dia panggil sir, itu je. Bukan yang tu sebabkan, bukan sebab dia cikgu English, tak. Aku pun tak tahu abang lecturer tau. Sebab aku tahu Sam je lecturer. Ya ke? Waktu tu lah kan. Aku cakap, ya ke kan? Lepas tu barulah tahu kan. Aku baca komen barulah aku tahu. Lecturer punya kan. Sebab bukanlah, kita sebenarnya nak low profile je. Sebab tak nak lah kita pun
nak megahkan tak juga. Tapi sebenarnya yang boleh menyebabkan saya dengan Sam tu jadi ngam sebabkan itulah sebab akademik tu. Itu salah satunya. Okey. Maksudnya kira sebab dia kira aku tak tahulah kat bang ni. Aku rasa macam rare lah. macam rare lah. Lecturer lah yang meter ni macam rare sikit. Kan? Sebab waktu ramai yang minat dia tapi waktu aku ada study juga dulu, lecturer waktu study dulu ada lecturer yang dia orang mengajar tu dia orang dengar lah juga, tapi tak ada yang metal kan. Ada dia orang layan lah, Dewan 19 tu ada lah kan. Tapi yang metal betul setuju agak susah nak jumpa lah. Agak susah nak jumpa. Semua tipikal, ramai lecturer tipikal je lah. Ramai yang tipikal yang biasa lah kan. Biasa Dewan 19 tu biasa je lah kan. Okay, abang rasa abang sekarang berapa? 40 sekarang 40. Saya pun lupa umur saya. Sebenarnya masih 47 lah. 47. 47, 46 macam tu lah. Sama Sama sebaya. Kan? Dia dalam umur 40-an dah kan. Dalam umur 40-an ni apa yang abang rasa macam belum tak tercapai lagi lah dalam kerjaya mungkin, dalam bidang mungkin abang cakap bidang muzik ni abang bukanlah full time, tapi kita mungkin ada target lah. Mungkin ada target yang kita rasa tak sampai. Okay, abang boleh share lah apa yang tak sampai lagi. Okay, cerita pasal muzik je lah taklah cerita pasal career tu it's another side of story lah, tak payah nak share kat sini lah. Okay, muzik kan walaupun kita dah pernah main gig, dah ada buat record album, radio ke dengan Langsui ke, tapi kan sebenarnya tak sampai tahap yang rasa betul-betul puas hati lah sebenarnya. Sebab apa saya cakap macam tu Akram? Sebab kita macam dalam Malaysia kita tengok level kita maybe okey lah. Maybe saya nak kata kalau saya tengok drama yang lain tu ataupun band yang lain tu saya rasa okey, Langsui ni okey lah kan. Nak kata tak bagus pun okey lah, tak bagus. Nak kata bagus sangat pun tak. So dalam Malaysia punya level saya rasa Langsui okey. Tapi bila kita compare kan dengan negara jiran kita kan, especially Indonesia especially, kita rasa bagi saya sendiri personally, tak tahulah member Langsui yang lain, saya personally saya rasa macam belum mencapai tahap diorang lagi kan. Kita masih lagi mengejar diorang punya level kan. Sebab tu saya sebagai seorang yang main drum kan, saya sentiasa cuba untuk mencapai level-level drama diorang ya. Contohnya drama jasad, drama Burger Kill, drama Seksa Kubur, macam-macam band kat sana dia punya drama sangat-sangat hebat. Sebab apa hebat? Sebab dia orang punya exposure tu, extreme music tu lebih lama. Dia orang dapat exposure tu lebih lama daripada apa exposure yang kita dapat. Dan satu lagi kelebihan dia orang dapat gadget ataupun drum equipment drum yang lebih advance daripada Malaysia. Apa yang jual dekat Indonesia tak ada jual dekat Malaysia kan. Dia orang dapat dia punya saya senang nak cerita macam twin pedal yang dia orang pakai hebat kan. And saya rasa sangat cemburu tau sebab kita tak sampai level tu. Dan saya mencuba, walaupun dah dalam tahap umur macam ni 47 tahun, saya masih mencuba dan saya nak mencapai level diorang, level drum bukanlah muzik diorang. Maksudnya saya bercakap about drumming level, tahap main drum tu. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk capai level diorang. Apa skill, apa diorang punya teknik yang diorang ada, saya rasa saya akan cuba sampai tahap tu. Tapi selagi saya tak capai tahap tu, selagi tu saya rasa saya tak puas hati. Saya tak akan rasa puas. So saya punya target sekarang ni,
saya nak dapat endorsement, macam mana dia dapat endorsement? Contohnya dia dapat endorsement daripada Tama, dapat endorsement daripada Pearl Drum, macam-macam lah dia punya endorsement tu. So selagi saya tak dapat level tu, selagi tu saya tak puas hati. Macam mana pun kita punya kawan-kawan ataupun fans, saya tak panggil fans lah sebab saya tak rasa saya ada peminat pun. Kawan-kawan lah. Macam mana pun kawan-kawan kata, korang dah main okey kan, Langsui dah okey dah level ni. Kan, korang pun dah ada album yang okey, berkualiti. Saya masih menganggap yang saya tak capai lagi apa yang saya nak tu sebenarnya. Selagi saya tak sama level dengan dia orang. Mungkin sebagai nasihat lah pada penggerak yang sedia ada ni, apa kriteria yang kita perlu ada untuk sekurang-kurangnya menyamai dengan, kita nak sampai tahap macam dekat Europe punya produksi tu mungkin tak tahulah kan, mungkin susah lah sikit, tapi sekurang-kurangnya menyamai dengan Indonesia ni, apa kriteria yang kita perlu ada kan? Apa kriteria yang kita perlu ada? Kita sebenarnya tak adalah jauh level kita daripada kawan-kawan di Indonesia. Cuma bagi mereka yang betul-betul buat kajian kan, dia compare, dia tengok, dia dengar, dia tahu yang level kita ni sebenarnya masih tak sampai level Indonesia. Okey. So apa kita boleh buat? Saya bukanlah bercakap tentang mutu nak buat recording studio ke betul. Apa yang kita buat, kita improve kita punya level musicianship tu sendiri. Okay, kalau yang main gitar tu, kita terus practice tanpa jemu lah sampai kita rasa kita boleh. Okay, sampai level dia orang. Drama pun sama. Macam mana kita rasa kita dah hebat, bagus, sebenarnya banyak lagi improvement yang kita boleh buat. Kan? Tapi itulah, Indonesia dia punya fokus lebih kepada brutal music, brutal death metal, memang sangat brutal. Sampai Europe sendiri pun kagum. Europe sendiri pun tanya, korang orang Indonesia makan apa sebenarnya boleh main laju macam ni? Kan? Dia orang betul kejut. Dulu orang tengok, dulu akrab orang tengok Satyricon. Hebatnya Frost dan main drum kan. Sekarang ni tak dah. Sekarang ni orang tengok Indonesia. Percayalah. Tapi kita pun boleh sampai tahap tu. Kita boleh sampai level tu, tapi dengan syarat kita terus improve kita punya cara permainan kita lah. Kita jangan rasa puas hati setakat tu je. Sebab kita boleh terus perbaiki apa saja skill yang kita ada. Tak kisahlah main gitar ke, main bass ke, main drum ke. Kita boleh improve lagi. Tapi kena konsisten lah. Kena konsisten. Okey bang, kita sebelum tu aku nak tanya, Langsui katanya planning katanya nak keluar album sepatutnya tahun 2020, tahun lepas kan? Tahun ni patutnya. Jadi mungkin ada progress lah nak share ke sekarang ni setakat mana kan? Okey. Memang plan dia tetap album tu start dengan huruf E lah. Sebab dia daripada D, E kan. Sebenarnya bulan Julai hari tu sepatutnya pergi Bandung balik. Rekod balik kat Bandung untuk album yang E ni. Tapi itulah sebabkan pandemik tak boleh nak pergi, border tutup semua, memang kena lupakan lah hasrat nak pergi Bandung tu. So kita macam biasalah menunggu bila pandemik ni reda, baru kita boleh plan semula sama ada nak pergi Indonesia balik ataupun nak settle down record dekat sini je. Okay. Tapi apa yang saya boleh cakap sekarang ni, asalnya dulu nak re-record balik lagu daripada demo, nak re-record balik lagu daripada Eastern Cruelty. So nak buat nafas baru, tapi bila dipikir balik, bila dibincang balik, discuss balik, saya kata tak apalah, material lama tu biar seperti mana asal. So kita tak nak kacau lah, macam mana kekurangan ke apa pada material lama tu biar dia macam tu. Tak payahlah kita nak re-record balik. So plan asal dia itulah, dia nak re-record balik 3 lagu daripada demo, 4 lagu daripada Eastern Cruelty dan 2 lagu daripada Ipoh punya compilation tu yang Kucumari dengan
Apatahlah satu lagi tajuk dia. Descent. So itu asalnya. Descent. Itu asalnya. Dan memang dah praktis pun dengan style baru. Contohnya tangisan dengan orang kata apa, nafas baru macam ni. My Oath Body pun nafas baru macam ni. Dan Bastardize Zaman Sihir pun macam ni dia akan jadi dengan nafas baru. Masing-masing dah praktis dah, tapi terpaksa scrap idea tu. Sebab kita nak hormat material lama tu kan. Kita tak nak orang compare lah. Kita tak nak orang compare kata, oh yang macam lama macam ni, yang baru macam tak nak comparison yang macam tu. So akhirnya sekarang ni kita buat material baru. Buat material yang betul baru. Yang memang fresh. So tapi itulah yang menjadi kekangan sekarang ni. Akram tahu lah. Nak keluar rumah pun tak boleh kan. Nak jumpa dia orang pun tak boleh. Nak jamming pun tak boleh. So terpaksa hold dululah. Jadi sekarang ni kalau ikut perancangan berapa lagu bang yang dirancang untuk album standard lah Akram. Untuk album memang 8 lagu lah. 8. Tapi untuk album baru ni boleh apa yang saya boleh cakap, bukan Sam sajalah yang akan contribute lagu. Dia akan Razlan ada contribute lagu, Yunus pun maybe akan ada contribution lagu. So tak tahulah nak kata. Bukanlah Sam saja. Tapi macam mana pun ramai yang akan jadi penulis dalam tu, standard image identity Lang Sui tu daripada style lagu tu tetap kena ada. Dia tak bolehlah lari daripada style asal tu. Itu standard yang kena, benchmark yang perlu dipenuhi lah. Mungkin ada maksud standard Lang Sui tu? Apa maksud standard Lang Sui tu bagi saya, apa nak bagi lebih clear, standard Lang Sui tu dia ada kemelayuan dia. So mungkin ada ensemble, orang main apa gamelan ke, mungkin ada benda-benda baru macam tu mungkin dimasukkan dalam album. Tak ada Akram. Sebab Lang Sui punya Eastern bukanlah dari segi instrumen tu. Bukanlah dia pergi nak guna gazal, nak guna apa? Nak guna apa tu panggil? Gabus ke apa kan? Tak. Betul. Instrumen tu bukan faktor dia. Eastern bagi Lang Sui adalah roh lagu tu sendiri. Roh lagu tu kena Eastern. Bukanlah kita nak gunakan gamelan tak. Sebab ramai dah buat macam tu. Ramai yang dah buat kan. Kita tak nak ikut orang lain. Aku tak salah aku, Sam dia pernah cakap, dia kata dia ada buat lagu, dia kata tak pernah orang buat lagu Melayu, kahwin Melayu metal, dia kata. So dia nak buat, dia kata. So ada lagu bagus ni. Tak ada sampai kita nak buat macam ekspedisi kan. Tak adalah. Eastern tetap orang kata apa, berpaksikan just metal lah, bukanlah orang kata apa Eastern berpaksikan metal komersial ni, taklah. So, takkan ada lah lagu-lagu kahwin ni, tak ada lah. Aku nak tanya lah, kalau tak salah aku, abang ingat lah Lang Sui, sebelum banjir Lang Sui kan, Lang Sui dia ada keluar album Bullet tu yang dah siap recording pun. Bullet tu dah siap recording pun. So kalau mungkin abang ada maklumat kan, so adakah lagu tu akan lagu yang dah direkod dengan title Bullet tu dulu, adakah dia kita peminat ni takkan dapat dengar langsung ke, macam mana ke kan, ataupun macam mana, ada isu legal ke? Saya memang rasa takkan release pun lagu-lagu daripada album tu, daripada rakaman yang diorang buat tu, sebab faktor copyright satu copyright. Sebab dia ada dia punya owner masa recording tu, tak salah saya Strange Culture Tangga apa yang pegang copyright lagu tu. Memang dia pun tak akan release copyright tu. Dan satu lagi isu adalah wujud lagi ke masa recording yang dia buat tu. Tak ada lah. So tak payahlah kan, move on je lah. Itu sejarah hidup orang dulu lah.
Okay. Tiba ni last question lah. Bukan question apa pun. Abang share lah berapa lah album yang abang boleh bagi lah. Album yang rasa kalau metal lah. Kalau ada genre lain tu pun tak apalah kan. Bagi 5 buah album yang abang rasa yang album paling best lah. Yang abang pernah wujud atas muka bumi lah kan. Sebab abang pernah share abang punya apa pun dalam grup ke abang punya apa playlist lah kan. Tapi okey, aku cakap dahsyat juga ni. Layan apa band ni obscure gila, aku tak pernah dengar. So kalau abang boleh share lah kan. Sebab aku suka tanya musician ni apa dia orang dengar kan. Kan. Kalau Akram tengok kepada apa yang saya dengar, saya sebenarnya memang kolektor. Saya bukan dengar dari YouTube. Saya make sure saya akan ada physical format album yang saya suka. Okay, kalau Akram datang rumah saya dan tengok apa yang saya ada kat bilik bawah tu, sebenarnya bukan metal saja. Elektronik pun ada. Band-band elektronik macam Pet Shop Boys pun saya ada. Kan? Okay, tapi kalau nak namakan 5 the best album yang bagi impact kan, memang susah lah Akram nak cakap. Nak cakap macam mana. 5 album yang paling best kan. Salah satunya lah, okey lah. Metal je lah kot Metal je lah kot. Metal. Okey. Kan, kalau kita nak cakap genre lain, banyak sangat pula. Banyak sangat kan. Besar sangat kan. Banyak sangat. Jadi pening dah banyak sangat. Kalau metal yang 5 album yang bagi impact paling besar, satu 80s album yang kedua Unquestionable Present. Album yang kedua. Itu album yang paling lengkap, yang paling hebat lah bagi saya dari segi musicianship kan. Yang susah band lain nak copy, yang susah. Band tu sendiri pun tak akan boleh keluarkan lagi album yang macam tu. Itu album yang pertama, 80s. Okay. Album kedua yang bagi saya hebat, Slayer, album South of Heaven. Itu trash lah. So itu influence drum saya sebenarnya, South of Heaven tu. Okay. Album ketiga yang maybe Akram tak akan minat kot nak dengar, Mayhem. Okay, Mayhem ni black metal. Okay, album pertama dia lah, full album dia yang sangat hebat, yang orang kata apa, yang jadi klasik lah sebenarnya di Mystery Dome Satanas. Okay. Itu sangat hebat. Itu pun album yang sangat komplit lah daripada segi mood lagu, dari segi permainan lagu, permainan alat muzik, semua sangat lengkap. Okay. Yang ketiga, Metallica lah, Master of Puppet. Sorry. Saya lupa. Okay, Metallica, Master of Puppet. Nombor 4 Master of Puppet and nombor 5 Death. Death ada mana? Jadi banyak. Death semua pun hebat kan, tapi yang paling bagi impact album tu lah Leprosy. So 5 album tu lah yang bagi saya bagi impact yang sangat besar dari muzik. Alright. Okay. Bang, last question bang. Aku sorry soalan sport lah. Kawan aku anak dia kena depression dengan anxiety. Aku tak tahu depression dan anxiety ni dua benda yang sama, berbeza kot. Depression dan anxiety. So baru ni kawan aku panggil aku, so aku pergi lah rumah dia kan, jumpa dia. Aku sebab apa? Dia kata, kau tengok anak aku dia dengar lagu apa? Aku cakap dia dengar lagu apa? Sebab engkau suka dengar lagu ni, kau tengok anak aku dengar lagu apa? Dia tunjuk aku, anak dia dengar lagu Mayhem. Anak dia dengar lagu Mayhem. So sekarang ni, aku cakap, apa pasal anak dia ni sampai dengar lagu macam ni kan? So dia tahap depression atau anxiety dia ni sampai tahap dia dah mencederakan diri dia. So aku jadi dia dah mencederakan diri dia kan. So sekarang ni mungkin abang ada
ada nak cakap lah, adakah lagu ni sebenarnya, lagu metal ni sebenarnya dia tapi sepengalaman aku tak adalah pula kita dengar metal ni sebab kita nak benda tu something yang luar biasa sikit kan. Lepas tu kita enjoy dengan lagu tu. Tapi dia dengar tapi dia sampai ke tahap tu. So apa abang punya pendapat kan? Anak dia tu umur berapa? Boleh tahu tak? Form 1, Form 2, sorry. Tingkatan 2. Form 2 dah dengar Mayhem? Okey. Sebenarnya saya faham kenapa anak dia tu ada tendensi nak mencederakan diri sendiri. Sebab Mayhem tu sendiri, vokalis dia yang bukan sekarang lah, vokalis dia yang sebelum yang dulu. Nama dia Maniac, M-A-N-I-A-C, Maniac ni dekat dia live dia akan cederakan diri dia sendiri tau. Dia akan gores dia punya tangan ke pisau, dia akan lukakan anggota badan dia. Saya rasalah influence anak kawan Abang Akram ni adalah disebabkan dia tengok YouTube. Video Geek Mayhem yang dulu. So influence dia rasa cool lah, dia rasa cool untuk ikut apa yang Maniac ni buat dah dekat stage kan. Dan itu saya rasa biasalah untuk remaja yang baru nak masuk umur macam tu. Form 1, Form 2, dia akan mudah terikut lah kan. Dia rasa benda tu cool kan. Dan memang Maniac ni pun memang dia punya sejarah muzik dia memang suka muzik yang depresif kan. Lepas dia keluar Mayhem, dia masuk band lain pula yang dia buat juga muzik depresif. Banyak band depresif dia kan. Saya pun ada collect juga lah lepas dia keluar daripada Mayhem tu, band-band yang dia involve tu semuanya muzik macam tu. Jenis suka nak bunuh diri lah, dia punya team bunuh diri kan, suicide. So nasihat tu tak adalah nasihat apa pun. Saya rasa ayah dia pun tahulah kan nak buat macam mana. Just kurangkanlah exposure kepada muzik-muzik yang muzik tu bagus. Cuma bila kita tengok dekat YouTube tu kan, contohnya live performance tu maybe boleh jadi orang kata apa, influence yang tak baik lah kan. Sedangkan sebenarnya itu hanya gimmick saja dekat stage kan. In reality tak ada pun dia dekat rumah nak cederakan diri dia, tak ada pun dekat stage je pun Maniac tu buat macam tu. Tapi itulah saya rasa kurangkanlah tengok YouTube. Kurangkanlah tengok YouTube. Tengok muzik dah. Tak ada pula dulu macam aku, tak ada pula macam abang tak ada pula tendensi nak cederakan diri. Tak ada pula. Sebab kita tahu beza kan. Ini muzik, ini reality. Kita tak campurkan dua tu kan. Tapi maybe teenagers yang baru nak start nak dengar sekarang ni, dia tak dapat nak bezakan. Kan? Bagi dia muzik tu adalah way of life dia kan. Dia buat apa yang idola dia nak buat. Dia ikut lah. Tapi saya rasa dia ada cara lah kot untuk tackle benda tu. Yalah. Tak apalah kan. Harap-harap dia okey lah kan. Dia dengan anak tu. Cerita betul tu ni? Akram, cerita betul tadi tu? Cerita betul bang. Baru. Cerita betul. Sebab ada juga a few remaja yang sekarang ni baru form 1, form 2 yang inbox saya. Saya tanya pasal Aradia macam-macam lah. Dia tanya Aradia ni start daripada bila, lagu apa. Dia nak belajar. Saya pun pelik juga. Dia ni datang daripada mana kan. Tiba-tiba je kan. Tapi saya layan lah dia kan. Jangan dia dah lah. Jangan orang yang Akram masukkan tu je lah kan. Harap tak lah kot kan. Tak lah kot. Okey bang. Kita dah dekat 40 minit ni. Masih banyak bang. Masih banyak. Tak payah terima kasih lah. Saya je lah terima kasih kat Akram sebab sudi interview. Kita bukan orang gila. Saja test pilot tengok macam ni. Kita bukan kromok ataupun Metal Asia nak di-interview kan. So terima kasih lah interview. Dia kalau okey semua ni lepas ni dia akan aku nak start contact dengan Will Alastor kan. So kalau okey semua ni
Good idea, good idea. Kalau okey semua ni aku Dia nak tu kan carry input on banyak lah. tu. Kan. Setuju. Kalau okey semua. Setuju. Kalau tengok channel ni dulu hasil ni macam mana. Masih banyak bang. Sorry boleh, kacau malam-malam. boleh buat konten banyak ni. Tak ada apa. Thanks Akram. Okay, bye. See you. Bye. Salam. Alright.